أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tuan Imam, Ahli Jemaah Kuasa Masjid, Datuk-datuk, hadirin, tuan-tuan, perempuan, anak-anak dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukurlah. Kita bersyukur kepada Allah SWT di minggu terakhir, bulan terakhir sebelum kita masuk Ramadan ni, kita masih lagi dipertemukan oleh Allah SWT, insya-Allah. Dan hari ini seperti biasa masih lagi kita cerita tentang maqasid asy-syariah, tetapi fokus kita memang banyak kepada as-saum ataupun siam, sebab kita memang akan berhadapan ataupun akan didatangi oleh tetamu yang sangat istimewa bagi kita, iaitu namanya Ramadan. Ramadan, tuan-tuan, adalah tetamu yang sangat istimewa, ya? Kerana Ramadan membawa kita berbagai-bagai package yang sangat luar biasa. Package apa dia yang dibawa oleh tetamu kita, ya? Yang pertamanya adalah Ramadan membawa rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain rahmah, Allah Taala juga menghantar bersama dengan Ramadan ini adalah maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan Ramadan juga Allah Taala janjikan itqun minan nar, ya, pembebasan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kadang-kala bila kita dengar ada tetamu nak datang, kita risau. Ya? Risau kenapa? Kerana kita apa benda lah nak jamu tetamu kita ni. Kadang masa tu pula tengah-tengah bulan, duit tak cukup nak jamu tetamu, kan? Risau kita bila tetamu nak datang rumah. Contoh, tetapi Ramadan kita tak perlu risau, tuan-tuan, sebab Ramadan bawa segala-galanya kepada kita. Ramadan bawa banyak package-package yang sangat istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetamu yang sangat istimewa yang kita kena layan dia dengan istimewa. Sebab tetamu kita ni bukan datang semua, bukan datang selalu, datangnya sekali setahun sahaja. Kalau dia sempat datang jumpa kita tahun ini, tahun depan belum tentu, tuan-tuan. Ini sebab istimewa dia. Kalau terlepas tahun ini, tahun depan belum tentu kita boleh didatangi lagi oleh Ramadan. Jadi kita kena letak dalam pemikiran kita, bahawa Ramadan ini satu bulan yang sangat-sangat special, tuan-tuan. Alhamdulillah, pada malam ni kita masih lagi seperti mana yang saya jelaskan tadi, cerita tentang maqasid asy-syariah. Jadi kita ulang sikit, tuan-tuan, ulang kaji sikit apa itu maqasid syariah. Pengajian kita ni sebulan sekali, tuan-tuan. Saya percaya tak ramai yang buat murajaah bila balik habis, kan? Sebab kita ni ramai daripada kita ni ambil kedudukan yang ketiga. Kedudukan yang ketiga maksudnya level yang ketiga lah, ya? Sebab Nabi kata yang pertamanya alimul Quran. Contohnya kalau Al-Quran lah, mengajar Al-Quran. Itu level yang pertama. Level yang paling baik adalah mengajar orang lain. InsyaAllah itu level yang terbaik. Kalau tak level yang mengajar, dia ada ta'allamul Quran. Alimu mengajar, ta'allamu Al-Quran. Kemudian belajar. Tuan-tuan belajarlah. Kalau tak pun paling-paling kurangnya mustami', istami'u, maknanya minal mustami'in, mendengar. Jadi tuan-tuan ni termasuk kebanyakannya mendengar, belajar dan mendengar lah. Jadi tak ada masalah. Kita masih lagi belajar, proses belajar. Cuma bezanya kalau orang belajar, biasanya macam kita belajar berkitab bertulis lah. Sebab kalau berkitab bertulis tu, sebelum datang kelas, baca dulu, buat rujukan, baca tengok sikit. Baru bila ustaz datang mengajar,
kita boleh relate balik dengan apa yang kita belajar lepas-lepas. Sebab tu kita ulang banyak kali pun, kalau saya tanya tuan-tuan ni apa itu maqasid syariah, belum tentu dia jawab ni. Kita dah lama dah belajar setahun lebih hari ni tuan. Sebab tu dah khatam tu. Maqasid syariah tu orang kata sebut je, boleh syarah dah sepatutnya kan. Tapi tak apalah. Kita kelas dewasa ni dia lain sikit tuan-tuan. Baik tuan-tuan, apa itu maqasid syariah? Lebih kurang maksud, tujuan, objektif, rahsia, hikmah di sebalik setiap hukum hakam yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita. Itu secara umumnya lah. Okay? Jadi kalau kita ambil hari ini bab siam, puasa. Okay? Puasa semua orang tahu. Budak-budak pun tahu, anak-anak kita yang kecil-kecil pun dah tahu puasa ni wajib. Okay? Bila wajib ni tak buat apa kesan dia? Berdosa, kan? Berdosa. Kalau berdosa, kalau banyak-banyak dosa impun-impun, maka akhirnya ke neraka. Nanti kita tahu. Tapi kenapa Allah Ta'ala wajibkan puasa? Tak boleh ke bagi je pilihan? Siapa nak, rasa dia nak puasa, puasalah. Tak nak puasa, tak pun, tak payahlah. Kenapa nak wajib-wajib pula? Kan? Jadi ada sebab dia. Ada sebab dia, ada dia punya hikmah dia, ada faedah-faedah dia, ada matlamat yang Allah Ta'ala nak kita capai bila kita berpuasa. Jadi setiap hukum Allah SWT ni tuan-tuan, walaupun pada zahirnya nampak payah, puasa ni bukan satu benda yang kita suka secara umumnya, kecuali orang yang memang Allah Ta'ala campakkan dalam hati dia tu ketakwaan yang sangat tinggi kepada Allah SWT, barulah dia rasa memang seronok nak puasa. Tapi kalau orang biasa-biasa tuan-tuan, dia tak rasa seronok sangat. So bila Ramadan datang ni ada 2-3 jenis orang. Kita ni boleh letaklah kat mana tuan-tuan. Yang pertama, orang yang sangat gembira. Gembira sungguh, seronok betul. Dah dekat Ramadan, alhamdulillah ya Allah, minta ya Allah, nangis-nangis minta Ramadan tu datang. Ya Allah, sempatlah ya Allah, Allah mubarakna fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Minta sungguh ya Allah, aku nak sungguh Ramadan ni. Minta sungguh. Ini orang hebatlah. Diminta Ramadan itu datang, diminta sempat nak beramal dalam Ramadan. Minta sungguh-sungguh. Itu hebatlah. Nama dia nampak betul bahawa bulan Ramadan ni bulan yang sangat special, yang sangat istimewa, yang sangat hebat, yang dirasa kalau tak ada Ramadan ni, orang kata tak ada apalah. Maknanya macam satu benda yang orang kata hidup ni tak komplit lah, kalau tak dapat Ramadan pada setiap tahun kan. Jadi diminta semua. Ada yang dia tak adalah seronok sangat kan. Ramadan okey, puasa dia puasa kan, tak puasa tapi tak excited sangat, orang kata tak teruja sangat kan. Yang teruja masa bila raya, tu teruja. Ada orang macam tu tak? Dia puasa, ibadat, beramal, amal ibadat, tapi tak adalah seronok sangat. Itu biasa-biasa je kan? Dan ada juga orang yang bila Ramadan datang risau tuan-tuan. Allah, Ramadan pula. Ada yang macam tu tuan-tuan. Dia rasa risau sebab dia rasa macam susah ni. Tak puasa kan berdosa dia nak kan. Tapi dia puasa juga, tapi dia rasa macam Allah, susah ni puasa ni, Allah beratnya. Nak buat tu tak boleh, ni nak buat ni tak boleh. Ada orang macam tu tuan-tuan. Yang keempatnya orang yang memang dia tak hirau puasa ke tak puasa, serupa je. Dia sebab dia memang tak puasa, datang memang tak puasa pun. Ada jenis macam tu. Jadi kita ni terletak di mana? Kalau dapat yang kedua pun okey lah. Kalau dapat yang pertama, itu luar biasa lah. Sangat-sangat mengharapkan Ramadan itu datang, sangat-sangat merindui Ramadan, sangat-sangat rindu nak solat tarawih, sangat-sangat rindu nak puasa, sangat-sangat rindu nak dan orang kata baca Quran banyak-banyak, buat sedekah dan sebagainya. Maka itu golongan yang sangat hebat dan dia tidak akan melepaskan peluang bila Ramadan datang ni, mempulun habis-habisan. Jadi tuan-tuan Allah SWT, Allah Ta'ala bila buat satu benda, wajibkan satu benda, memang untuk kebaikan manusia, bukan untuk Allah SWT. Allah Ta'ala ni sifatnya Al-Kamal, Allah Ta'ala sifatnya sempurna. Allah Ta'ala tak perlukan kita pun. Hatta kalau seluruh umat manusia ni kufur, semua tak beriman kepada Allah Ta'ala, adakah dia menjejaskan kuasa Allah? Adakah menjejaskan
Kehebatan Allah Ta'ala tak. Allah Ta'ala tak perlukan kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala tidak perlukan manusia. Ya? Kalau seluruh manusia kufur pada Allah Ta'ala, dia tak menjejaskan. Tak, orang kata tak ada masalah. Ya? Tapi kita perlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita perlukan rahmat Allah. Kita perlukan maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila Ta'ala syariatkan satu hukum, contoh macam puasa ni, maka yang jelas ia adalah kebaikan untuk kita. Okay, Allah Ta'ala tahu bahawa manusia ni, antaranya kalau dia tak diberikan peluang sebegini, maka akan payah kehidupan dia untuk di akhirat nanti. Allah Ta'ala sayang yang kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala nak kita ni semua kalau boleh semuanya masuk syurga. Itu Allah Ta'ala nak. Itulah arahan Allah Ta'ala. Daripada awal lagi Allah Ta'ala cipta manusia ni, Allah Ta'ala suruh kita menyembah Allah. Wa'budullah. Wahai manusia, hendaklah kamu sembah Allah. Kenapa? Kerana dengan sembah Allah, dengan beriman pada Allah, hanya itu jalan yang boleh menyelamatkan manusia daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada cara lain. Tetapi manusia ni dia ingkar. Manusia ni mudah lupa. Sebab itulah Allah Ta'ala syariatkan puasa sebagai contohnya adalah untuk membantu kita, untuk memudahkan kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam-macam cara Allah Ta'ala buat, tuan-tuan. Sebab tu nak masuk syurga sebenarnya secara zahirnya, kalau bandingkan dengan dunia, tuan-tuan, nak capai akhirat ni sebenarnya jauh lebih mudah daripada nak capai akhirat, nak capai dunia. Kita beramal dengan amal-amal soleh, Allah Ta'ala bagikan jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Ta'ala bagikan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang perlu kita buat apa dia? Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, insya-Allah. Yadkhuluna al-jannata bisalam, insya-Allah, masuklah syurga dengan keadaan yang selamat, insya-Allah. Tapi dunia lagi payah, tuan-tuan. Nak dapat dunia, nak beli kereta kancil pun menggeletar, tuan-tuan. Bukan senang nak cari duit, susah. Tapi akhiratnya subhanallah. Orang yang puasa, orang buat ibadat kepada Allah SWT, Allah janjikan dengan syurga. Syurga yang kadang-kadang kalau kita tengok, kalau kita bandingkan amal ibadat kita, tuan-tuan, memang tak padan. Tak padan, tuan-tuan. Kalau nak kirakan layak tak kita syurga ni, kalau kita kira lah, tuan-tuan. Lihat banding apa yang kita buat sepanjang hari. Daripada pagi, berapa banyak ibadat kita. Bangun subuh, alhamdulillah, subuh salat. Lepas salat, apa kita buat? Baca Quran sikit. Lepas tu kita kerja dengan dunia kita, sibuk dengan urusan-urusan dunia kita. Yang kerja-kerja lah, yang berniaga lah, yang dah pencen duduk rumah main dengan cucu lah, contohnya kan. Okey, yang banyak-banyak tu yang mana kita dianggap sebagai ibadah yang boleh membawa kita syurga Allah SWT? Tak banyak, tuan-tuan. Tak banyak. Sebab itulah kalau kita nak kira, nak tuntut dengan Allah Ta'ala dengan amalan-amalan kita saja, memang tak cukup, tuan-tuan. Tak layak pun kita masuk syurga Allah SWT. Sebab itulah kita sangat-sangat memerlukan rahmah daripada Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala jadikan Ramadan ni, tuan-tuan, untuk bantu kita supaya apa? Supaya antaranya yang disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah azim. Ini asas dia. Ni bulan Ramadan, tuan-tuan akan dengar banyak kali ayat ini, sebab akan dibaca diulang-ulang. Tazkirah ustaz-ustaz kita akan ulang-ulang ayat ini. Ayat ini ayat yang memang khusus untuk bulan Ramadan. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Wajib maksudnya kita tahulah, mesti buat. Mesti buat. Kalau kita ni orang yang mukallaf, aqil, baligh, maka wajiblah kita berpuasa. Apa tujuan dia? Apa maqasid? Maqasid disebut jelas dalam Al-Quran ini, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan sebab kamu berpuasa itu kamu menjadi orang-orang yang
bertakwa. Syaratnya masuk syurga tuan-tuan kena ada takwa. Tak ada takwa tak boleh masuk syurga. Jadi Allah jadikan puasa untuk bantu kita apa? Untuk kita bantu mencukupkan syarat untuk kita masuk syurga, iaitu at-taqwa. Ya? Maknanya kalau yang amal-amal lain pun boleh. Solat kita pun boleh membawa takwa, ya, amal-amal soleh kita boleh membawa takwa. Tapi puasa ni Allah sebut dengan khusus, bila kamu puasa, insya-Allah kamu akan mendapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut takwa ni apa benda tuan-tuan? Biasa orang sebut takwa ni takut kepada Allah, itu sebahagian daripada ciri-ciri ketakwaan. Betul? Ya, bila kita kata takwa, maksudnya bila kita puasa ni, ketakutan kita, kebimbangan kita kepada Allah, kepada melakukan perkara yang boleh membawa kemurkaan kepada Allah Ta'ala akan lebih meningkat. Itu yang kita harapkan. Ya, maknanya bila kita puasa, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah akan meningkat. Itu salah satu ciri takwa, al-takut kepada al-khawfu minal jalil. Ini disebutkan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata al-khawfu minal jalil antara ciri-ciri ketakwaan. Mana kita kena rasa ketakutan pada Allah SWT. Dan ia sebenarnya jelas, ya teman-teman. Bila kita puasa, memang ketakutan kita pada Allah Ta'ala itu jelas dapat dilihat. Ya, dapat dilihat. Bagaimana tuan-tuan? Sebab seperti mana kita pernah jelaskan sebelum ini, puasa ni dia rahsia. Puasa kata ulama tak boleh nak riak. Ya, puasa tak boleh nak riak. Riak kadang-kadang gini ada juga kawan-kawan kita yang bagi baik-baik lah, yang puasa. Dia kadang-kadang puasa sunat lah. Yang puasa wajib nak dia macam mana kan? Yang puasa sunat, malam ni alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kekuatan yang untuk bangun sahur. Puasa sunat hari Khamis, hari Senin, hari Khamis, alhamdulillah. Hari putih, mana tu riak. Itu riak lah. Kalau kita dia ni untuk menunjuk-nunjuk, maka jadi riak. Tapi adakah dia betul-betul puasa ke tak? Allahu a'lam. Sebab puasa ni tak ada orang tahu, tuan-tuan. Ya? Puasa tak ada orang tahu. Puasa ni rahsia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita bangun di siang hari tuan-tuan di bulan Ramadan, tak sempat bersahur. Contoh biasa tu, saya bukan kadang terbabas juga tuan-tuan. Kadang-kadang kalau kita lewat sikit, kita sahur, kadang-kadang bunyi loceng pun tak dengar tuan-tuan. Bangun-bangun sudah subuh, dah azan. Okey. Makanan ada kat dapur, nak makan, perut pun rasa lapar, tapi kita tak makan. Maksudnya apa tu? Masa tu ada takut lah pada Allah Ta'ala lah. Kalau orang ada lain cerita, sebab kita takut kat orang. Ni tak, orang tak ada, orang tak nampak, dan kita boleh makan secara bebas. Makanan pun cantik lagi, sedap lagi, boleh je makan. Tapi kita tak makan, artinya kita di situ menampakkan ketakutan kita kepada Allah Ta'ala, keyakinan kita bahawa yang melihat itu adalah Allah. Dan walaupun kita boleh makan, kita nak makan, tapi kita tak makan kerana kita takut kepada Allah SWT. Maka jelas dari situ bahawa ketakwaan kita telah wujud di dalam bulan Ramadan. Ini kehebatan dia tuan-tuan. Al-khawfu minal jalil itu kaedahnya, yang disebutkan salah satu ciri takwa itu, kata Imam Sayyidina Ali radhiyallahu wajah, al-khawfu minal jalil. Mana bila kita start mula Ramadan itu tuan, walaupun takwa ni dia kena ada semua, memang sentiasa ada lah, sepatutnya bukan dalam Ramadan je. Tetapi Ramadan ini boleh membantu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Iman kita dah ada, takwa kita dah ada. Bila Ramadan dia bertambah, dia meningkat lagi insya-Allah, mudah-mudahan. Kemudian at-taqwa juga disebutkan adalah al-amal bit-tanzil. Salah satu daripada ciri takwa ni tuan-tuan, pertama kita kena takut pada Allah, takut buat dosa, dan takut melakukan perkara yang boleh membawa kemurkaan Allah. Jadi kalau kita tahu takwa kita ada ke tak, tanya kita. Bila kita berhadapan dengan satu-satu perkara, halal haram kita ambil yang mana? Kalau kita ambil yang halal, tanda ada takwa pada Allah SWT. Okey, kalau kita ambil yang haram, tanda kita ada masalah tentang takwa. Itu contoh mudah. Tuan-tuan nak kenal, ada tak ketakwaan dalam diri kita? Takut tak kita pada Allah SWT? Takut tak kita melakukan dosa? Takut tak kita buat maksiat?
kepada Allah SWT. Kalau ada ketakutan, kebimbangan bahawa Allah Ta'ala akan melihat kita, bimbang nanti Allah Ta'ala akan azab kita di akhirat nanti. Bila kita buat satu benda dosa, maka tanda itu takwa ada dalam hati kita. Kan? Tetapi kalau kita buat dosa, tak rasa benda itu berdosa. Kita buat maksiat, tak rasa benda itu maksiat. Bahkan maksiat yang besar pun kita anggap seperti yang disebut oleh Nabi, seperti lalat yang hidup di atas, lalat yang terbang dan hinggap di atas hidung dia dan dia menepisnya. Itu ibarat yang Nabi sebut orang yang tidak ada takwa dalam diri dia. Dosa besar dia lihat seperti lalat yang hanya hinggap di atas hidung dia, dia menghalau. Zina. Macam tu je. Kan? Rasuah, rasuah. Tak ada rasa benda tu besar, tuan-tuan. Ini tanda orang tidak ada takwa dalam diri dia. Tapi orang ada takwa dalam diri akan rasa takut, bimbang. Bila melakukan dosa, dia akan terus bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang ada takwa, tuan-tuan, dosa kecil pun disebutkan oleh Nabi SAW, dia rasa macam gunung yang akan menghempak diri dia. Dosa kecil je. Dosa mata yang tengok-tengok dosa. Tapi tengok pun dia tengok orang perempuan yang tidak meletak aurat dia, rasa astagfirullah. Dia punya filsafat luar biasa. Kalau kita biasa-biasa ni, okey. Kita anggap itu rezeki. Orang kata tengok perempuan, dia baca pula hadis Nabi kata an-nazratul ula laka. Pandangan pertama tu bagi kamu. Itu sepadan macam rezeki je lah. Tapi yang kedua, alaika, dosa. Jadi orang buat taktik, dia tengok sekali pandang tapi lama, kan? Tak acik macam tu. Itu tanda kurangnya ketakwaan kepada Allah SWT. Baik, kemudian salah satu ciri takwa. Sebab ni tuan-tuan, benda ni benda yang praktikal, tuan-tuan, bukan benda yang teori yang kita kena buat. Bila datang Ramadan ni, kita kena didik, kena didik diri kita, kena latih diri kita supaya kita kena ketakutan kita pada Allah Ta'ala itu meningkat bila datang bulan Ramadan. Dengan puasa tu kita ingat kita nak cuba, walaupun mungkin dalam bulan-bulan biasa payah, berat, kadang-kadang nak tinggal maksiat, berat nak buat benda-benda yang baik, tuan-tuan. Tapi kita kena berazam bahawa bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, bahkan kalau boleh sebelum Ramadan itu kita dah mula didik kita, diri kita supaya ketakutan kita pada Allah Ta'ala itu meningkat, supaya bila datang Ramadan itu lebih mudah. Mana orang kata momentum dah ada, jalan terus. Kemudian selain daripada itu juga, Sayyidina Ali juga menyebutkan bahawa antara ciri at-taqwa itu ialah al-amal bit-tanzil. Beramal dengan segala apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam syariat, tuan-tuan, ada syariat yang memberi manfaat kepada kita. Apa syariat yang memberi manfaat kepada kita? Contohnya hukum miras. Hukum miras, kalau kita ni sebagai anak, contohnya ayah kita meninggal dunia, tinggal duit 1 juta dalam bank. Jadi kita seronok, tuan-tuan, sebab dapat harta banyak. Hukum syarak. Tapi dia menyeronokkan tak? Menyeronokkan kita. Tak payah buat kerja apapun, duit dapat melalui faraid, contohnya dapat 200,000, 300,000 seorang. Contoh, seronok tak? Hukum syarak seronok. Ada hukum syarak yang kita tak seronok nak buat, tuan-tuan. Contohnya apa dia? Puasa ni tak seronok, tuan-tuan. Secara umum tak seronok sebab dia tidak bertepatan dengan nafsu kita. Nafsu kita tak suka puasa. Nafsu kita tak suka susah-susah. Nafsu kita tak suka berlapar. Nafsu kita suka apa dia? Suka makan santai-santai, relax. Bila dah rasa nak makan, rasa nak tidur. Itu nafsu, tuan-tuan. Tapi kita melawan nafsu. Dia tidak menyeronokkan, kecuali orang yang dicampakkan ketakwaan oleh Allah SWT dalam hati dia. Rasa rindu nak puasa, rasa rindu nak buat ibadah, rasa seronok dan tenang bila buat ibadah, dan rasa puas hati bila dapat ibadah, buat solat, rasa bila dia bangun tahajud, lepas dia rasa, ya Allah, rasa puas kan, rasa seronok sangat. Ini lain cerita, tuan-tuan. Tapi kalau orang awam, orang biasa, dia rasa benda itu satu benda yang membebankan dia, tuan-tuan. Baik. Jadi beramal dengan semua yang disyariatkan oleh Allah SWT.
Kemudian selain daripada juga Imam Sayyidina Ali radhiyallahu wajah menyebutkan juga, disebutkan juga bahawa al-qana'ah bil qalil. Ini antara ciri orang beriman juga, orang takwa. Artinya dia merasa cukup walaupun sedikit kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Tak banyak Allah Ta'ala bagi kat dia, rezeki tak banyak, tapi dia sentiasa merasa cukup. Syukur ya Allah, alhamdulillah. Ini pun di antara ciri-ciri ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, puasa bukan setakat al-imsak an kafatil muftirat ma'an niyyah, bukan setakat itu. Puasa secara umum ni, puasa orang awam ni tuan-tuan, dia sekadar mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa sahaja. Dia tahu makan, kalau bulan Ramadan di siang hari, ya, maka kalau makan batal puasa. Dia tahu kalau minum batal puasa. Melakukan persetubuhan dengan isteri dia batal puasa, bahkan kena kafarah. Maka dia tak buat yang tu je. Mata tak jaga, tengok benda-benda maksiat. Hari ni tuan-tuan, maksiat di hadapan mata. Maksiat boleh dilakukan 24 jam. Tuan-tuan, macam dulu nak buat maksiat payah tuan-tuan, orang dulu-dulu. Ya, kalau duduk kampung tuan-tuan, payah nak buat maksiat. Nak cerita kalau dulu di kampung kan. Sebab apa? TV tak ada, elektrik tak ada. Sama-sama saya dulu tuan-tuan, zaman awal-awal 70-an kan, elektrik tak ada, TV tak ada, apa tak ada. Orang kampung pula semua tutup aurat semua. Nak buat maksiat payah tuan-tuan. Sebab saya rasa orang dulu nak masuk syurga lagi mudah daripada orang sekarang, tuan-tuan. Ya? Tapi sekarang maksiat berada dalam rumah, maksiat ada dalam poket tuan-tuan ni. Ni handphone ni. Ni maksiat tuan-tuan letak ni. Dalam poket maksiat dibawa ke mana-mana. Punca maksiat lah, bukan maksiat kan. Telefon tidak maksiat. Tapi punca maksiat ada dalam poket tuan-tuan. Boleh dibawa ke mana-mana. Itu menggambarkan betapa payahnya kita sekarang ni, cabaran dia, Masya Allah. Nak masuk syurga sekarang semakin mencabar tuan-tuan. Nak masuk syurga sekarang semakin payah. Kenapa? Kerana punca-punca maksiat terlalu terbuka luas. Anak-anak kita daripada kecil pun dah ada benda ni tuan-tuan. Anak-anak kita daripada muda-muda dia, kan? Kadang-kadang tak dapat dia elakkan tuan-tuan. Umur 2 tahun, 3 tahun dah bagi telefon tuan-tuan, dengan ada internet bagai-bagai. Rosak anak-anak tuan-tuan. Memang tidak dinafikan telefon itu boleh memberikan manfaat kepada mak dia. Mak dia nak masak, anak dia nangis. Mudahnya sekarang tuan-tuan, bagi telefon, confirm dia. Ini masalah tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa macam terpaksa. Tapi mak dia bila bagi anak dia telefon, anak dia diam. Dia bukan setakat anak masak je. Lepas tu dengan mak-mak dia pula main telefon. Ayah pun sama lah. Bayangkan anak-anak tuan-tuan, macam mana dia membesar anak tu. Daripada umur 2 tahun dah pegang telefon. Ambil menangis, mak pun bagi. Sampai begitulah rutin kehidupan hari-hari dengan telefon tuan-tuan, dengan gadget-gadget. Allahu Akbar. Masalah bercakap pun tak nak tuan-tuan, anak-anak kita. Yang sekarang satu kalau tak jaga, anak tak nak bercakap dengan kita, bukan telefon. Tak layan kita. Balik rumah kita ketuk Assalamualaikum. Macam kita tak wujud tuan-tuan. Sakit hati kot kadang-kadang. Itu kontrol tuan-tuan. Kalau tak kontrol, Allah Akbar, tak tahu macam ni. Bahaya tuan-tuan. Jadi balik. Jadi puasa ni tuan-tuan bukan setakat hanya meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi lebih daripada itu. Mata kena jaga. Ni telefon ni kalau boleh tuan-tuan, bulan Ramadan ni limitkan penggunaan dia kecuali perkara yang berfaedah saja. WhatsApp puasa kita ni tuan-tuan, ini memang bukan kata kat orang lain lah, kita sendiri, saya sendiri pun tuan-tuan, kalau pergi kat mana-mana, travel lah contoh, ni bawa balik 3 kali lepas daripada Gulim tuan-tuan, 5 jam dalam kereta api. Kalau tak ada ni, memang hidup tu orang kata tak tahu nak buat apa. Tapi ada ni, tak apa, 10 jam pun tak apa.
Bukanlah maknanya kita tengok benda-benda yang tak faedah tu, maknanya ada benda faedah, tapi maknanya nak cerita penting. Memang kita tak nafikan telefon ni penting, internet itu penting, tetapi kalau kita tak jaga anak kita daripada kecil, takut dia salah guna. Itu je masalah dia. Jadi kalau pun nak guna telefon boleh, tapi pastikan pertama, elakkan daripada menggunakan melihat benda-benda yang haram. Itu satu, wajib tuan-tuan kena elak benda ni. Sebab dia, kita nak tengok benda lain, tapi kat tepi-tepi tu kita nak tengok, kata nak ceramah agama tu, ceramah agama kat luar-luar, tepi-tepi tu macam-macam tuan-tuan. Dia bukan letak ceramah agama, letak ceramah agama dia campur habis. Ni Yahudi punya cerita lah. Kalau kita letak ceramah agama, semua senarai ceramah agama saya tak apa, ni dia letak macam-macam. Yang tak seronok-seronok pun ada kat tepi-tepi tu tuan-tuan. Jadi bila kita tengok, memang nak tengok ceramah agama, kadang terpetik benda lain dulu. Itu masalah dia. Bulan puasa ni tuan-tuan ingat, ini pesanan pada saya lah, pada diri kita semua, supaya pertamanya bila kita guna telefon, jangan tengok benda maksiat. Itu asas dia, sebab bahaya telefon ni tuan-tuan. Yang kedua, pastikan bila kita tengoklah benda-benda yang ada faedah. Tambah amal ibadat kita dah puasa, dah bagus dari puasa ni. Tapi jangan luangkan masa untuk tengok benda-benda yang tidak memberi manfaat kepada kita. Yang dipesan pada anak muda dan anak-anak tua jugalah. Sama-sama lah kita peringat tuan-tuan, sebab dia sangat menyeronokkan. Saya biasa guna telefon tuan-tuan untuk Quran dan semua di sini. Mudah, daripada dia mudah. Tapi kadang-kadang ini nak kongsi jugalah. Kadang-kadang bila kita buka handphone tuan-tuan, niat kita buka tu nak baca Quran. Tapi sebelum baca Quran kita kata tengok WhatsApp sekejap. Kita buka WhatsApp, tengok lepas satu, lepas tu link ni, akhirnya baca Quran tak jadi tuan-tuan. Sebab tu kalau kita buka handphone ya tuan-tuan, kalau kata nak baca Quran betul dulu. Jangan buat benda lain ni. Jangan buat benda lain. Sebab tu kadang-kadang dia terbawa-bawa tengok benda lain. Ni berita hangat. Jadi ada viralnya, tengok yang viral satu tuan-tuan. Jadi ini pesanan untuk kita sama kita buat apa tuan-tuan? Sebab kita nak supaya puasa bulan tahun ini insya-Allah lebih bernilai, lebih berharga daripada, dan lebih orang kata lebih mantap lah insya-Allah daripada puasa-puasa di masa-masa yang lepas insya-Allah. Tuan-tuan, waktu insya-Allah masuk, kita berehat seketika dan kita sambungkan insya-Allah untuk beri dalam pada azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sekali kan. Tuan-tuan mati Allah SWT, seperti mana yang saya jelaskan di awal tadi, Allah SWT memang nak sangat kita masuk syurga Allah SWT yang penuh dengan kenikmatan. Allah buatkan, sediakan kepada kita macam-macam perkara yang boleh membantu kita untuk masuk syurga Allah SWT. Antara perkara penting yang menghalang, perkara yang sangat utama lah, yang menghalang kita masuk syurga Allah SWT adalah apa dia? Dosa-dosa kita, tuan-tuan. Ya? Dosa adalah penghalang kita daripada masuk syurga Allah SWT. Yang banyak dosa, lagi lama kita akan masuk dalam neraka. Jadi Allah Ta'ala buka, tuan-tuan, di bulan Ramadan ini peluang untuk kita dapat keampunan. Inilah rahmat Allah Ta'ala yang sangat besar. Ya. Allah SWT, dosa manusia banyak mana pun, pertama, rahmat Allah Ta'ala, dia bagi peluang untuk hidup. Buatlah dosa apa benda, bunuhlah orang ke, buatlah maksiat, berzina ke, minum arak, berjudi, apa benda pun, rahmat Allah Ta'ala tak matikan. Tak macam umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu, tuan-tuan, yang pernah kita cerita sebelum ini, kaum Bani Israel tangkap ikan je pun. Ya, kalau pada zahir kita, apalah dosa, bukan bunuh, bukan benda besar pun pada zahir yang pandangan kita. Tapi di sisi Allah, tangkap ikan tu satu dosa besar. Allah Ta'ala hancurkan mereka, jadikan mereka kera, tuan-tuan, monyet. Dan selepas 3 hari dimatikan oleh Allah SWT. Itu tangkap ikan ya. Tapi umat Nabi Muhammad SAW ini umat yang sangat special. Buatlah dosa apa benda pun, Allah Ta'ala tak akan matikan. Kita tengok hari ni manusia buat macam-macam dosa, bunuh ribuan orang di Palestin. 30,000, tuan-tuan, dibunuh. Elok ya kan? Perdana Menteri dia selamat ya, tak ada apa pun, tak ada tipu pahala bencana pun. Tuan-tuan, boleh hidup dalam keadaan yang selamat, sehat, tak ada apa pun, tak turun kepala pun. Tak turun kepala, tuan-tuan, tak nampak. Sampai sekarang kita berharap bila lah Allah nak bagi kemenangan kepada umat Islam di Palestin. Dah puluhan ribu, tuan-tuan, mati bom. Tak ada pun Allah Ta'ala turunkan balik. Kalau ikut kata dosa besar, tak bunuh. Man qatala mu'minan faka'annama qatala an-nasa jami'a. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, dosa dia sama macam dia membunuh seluruh umat manusia. Dosa dia, kalau ikutkan, layak sangat Allah Ta'ala hancurkan terus. Dengan 30,000 umat yang lain dibunuh, terus sepatutnya hancur terus. Tapi tak. Sampai hari ini pun kita tertunggu-tunggu bila Allah Ta'ala nak bagi kemenangan, tuan-tuan. Apa yang berlaku. Tapi tak. Memang itulah orang kata keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun kafir macam mana pun, jahat macam mana pun, Allah Ta'ala bagi peluang juga. Bagi peluang juga, sehinggalah mereka dimatikan oleh Allah SWT. Ataupun sehingga hari kiamat lah. Bila kiamat mati semua, tak ada buat dosa tu, kena tak. Lepas tu hari ni manusia berani tak macam umat dulu. Umat dahulu, tuan-tuan, buat dosa tu hancur habis. Ya, hancur habis. Umat sekarang ni, sepatu manusia hari ni berani buat maksiat, berani bunuh sana, bunuh sini, bom sana, bom sini, kerana Allah Ta'ala tak turunkan bala bencana kepada mereka yang dengan segera. Itu di antara rahmat Allah Ta'ala. Artinya dari satu sudut bagus juga. Sebab apa? Allah Ta'ala bagi peluang. Itu rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala, walaupun dosa banyak manusia pun yang dilakukan oleh manusia, Allah Ta'ala berikan peluang untuk hidup supaya dengan harapan satu ketika datang keinsafan kepada mereka dan mereka bertaubat dan kembali beriman kepada Allah Ta'ala. Itu yang Allah Ta'ala harapkan kepada manusia, walaupun jahat mana pun manusia. Bahkan kalau manusia beriman dan kembali taat kepada Allah Ta'ala,
minta ampun, bertaubat, maka diampunkan seluruh dosanya seakan-akan mereka tidak pernah melakukan dosa. At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini rahmat Allah, tuan-tuan. Orang yang bertaubat daripada dosa dia, tak kisahlah dosa apa pun dia. Kalau bertaubat hantar dia syirik, kafir, keluar daripada Islam. Kalau bertaubat isah, mengucap balik, masuk dalam Islam balik, maka seakan-akan mereka tidak pernah berdosa sebelum ini. Ini kehebatan Allah SWT, rahmat Allah Ta'ala yang sangat luar biasa, tuan-tuan. Ya, sebab itulah bulan Ramadan Al-Mubarak ini Allah Ta'ala buka lagi peluang kepada kita seluas-luasnya yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari, tuan-tuan, satu hari, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, bukan puasa kerana nak kurus ke, bukan puasa kerana nak jaga kesihatan ke, bukan puasa kerana nak slim ke, yang tak, puasa lillahi ta'ala, imanan kerana keyakinan kepada Allah, keyakinan bahawa puasa ialah satu amanah daripada Allah, satu perintah Allah, maka buat kerana taat kepada Allah Ta'ala dan mengharapkan pahala ganjaran daripada Allah, mengharapkan keredaan Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah Ta'ala akan ampunkan seluruh dosa dia, seakan-akan dia tidak pernah berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa dia maksudnya, tuan-tuan? Ini artinya menunjukkan bahawa Allah Ta'ala memang sayang dengan kita, tuan-tuan. Walaupun banyak mana dosa kita buat, Allah Ta'ala tetap sayang kepada kita. Allah Ta'ala nak sangat kita istighfar kembali kepada dia, bertaubat dan minta ampun. Dengan Allah Ta'ala, bila kita minta ampun, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Tak ada kejayaan yang lebih besar, ya, daripada kita dapat menyelamatkan diri kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi kita harapkan insya-Allah bulan Ramadan yang akan datang ini Allah Taala berikan kesempatan kepada kita, tuan-tuan. Kita doa sungguh-sungguh yang Allah Taala bagikan kepada kita peluang untuk kita beribadah. Puasa dengan puasa yang sebaiknya, beribadah dengan ibadah yang sebaiknya, yang tarawih dengan tarawih yang sebaiknya, dengan qiyamul lailnya, Quran dan sebagainya, yang mudah-mudahan kita, kalau tak dapat yang lain pun tak apalah, tuan-tuan, dapat satu cukuplah. Itqum minan nar, mati selamat daripada azab neraka, cukuplah. Sebab bila kita selamat daripada api neraka, confirm kita akan masuk syurga Allah SWT, insya-Allah. Ya, tuan-tuan, Allah SWT, sekadar itu yang kita dapat bersama pada kali ini. Dan sebelum berakhir, saya ucapkan selamat berpuasa dan selamat hari raya terus. Sebab lepas ni kita tak jumpa dah, kecuali kalau jumpa pun insya-Allah lepas raya. So rangkum sekali, selamat berpuasa dan selamat hari raya, tuan-tuan, walaupun kita belum lagi puasa, tuan-tuan. Okey, itu saja. Jadi saya minta maaf banyak-banyak sepanjang bersama, ya, sebelum kita tamatkan kita punya pertemuan ini. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap, itu Sasul kata mana. Kalau ada benda-benda yang tak baik itu, saya minta maaf banyak-banyak. Itulah kelemahan saya. Yang baik semua daripada Allah SWT. InsyaAllah saya doakan dan kita doakan semoga Allah SWT memberikan kesempatan kita untuk bulan Ramadan nanti beribadah dengan ibadah yang sempurna. Dan insyaAllah kalau ada masa, ada ruang, ada rezeki, umur kita dipanjangkan, kita berjumpa lagi insyaAllah selepas raya nanti insyaAllah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.